Assalamualaikum geng, selamat Hari Raya. Okey, telefon ni harga dia RM899 je, tapi ada banyak benda yang best. Dia ada screen AMOLED 120Hz, bateri besar, charging pantas, ada stereo speaker, kamera pun ada ultra wide, lengkap. Tapi berbaloi ke telefon ni sebenarnya dengan harga macam tu? Jom kita tengok sekarang. Okay, macam yang aku cakap awal-awal tadi, dengan harga sekitar ratusan ringgit je, korang dah boleh dapat banyak specs dan features. Yang bestnya cuma ada dekat telefon yang jauh lagi mahal, beribu-ribu ringgit. Ada a few things yang aku sangat suka pasal telefon ni. Okay, first sekali pasal design dia lah. Jadi design telefon ni aku ingatkan tengok-tengok first time ingatkan harga macam RM1,500 macam tu. Tapi harga dia RM899 je, dah dapat design yang unik macam ni. Warna yang kita dapat ni adalah warna hitam Galaxy Black. Kalau korang tak suka, ada dalam warna hijau Emerald Green. Dan daripada segi finishing dia, dia matte. Tapi ada corak macam corak limestone ataupun batu kapur kat situ. So memang tak ada sebarang kesan cap jari. Dan walaupun ni telefon murah, dia still ada rating kalis air IP68, IP69. So kalau terkena air ataupun tenggelam ke, jangan risau lah. Kemudian dekat bahagian sisi, macam biasa, ada power button dan volume button. Tapi dekat belah kiri ni, ada satu button dipanggil One Tap, yang di mana dia berfungsi macam action button kat iPhone lah. Button ni korang boleh set dengan apa-apa function yang korang nak. Okey, benda seterusnya yang aku suka pasal telefon ni ialah pasal screen dia. Okey, jadi walaupun telefon ni harga dia $899 je, dia dah ada screen AMOLED dengan resolution Full HD Plus dan juga kadar refresh rate 120Hz. So screen yang berukuran 6.78 inci ni memang sangat best kalau korang nak tengok movie, nak layan game, nak tengok Netflix ke apa. Biasanya kalau screen macam ni ada kat telefon yang ribuan, telefon harga ribuan ringgit, yang tu aku tak heran sangat. Tapi sebab harga ratusan ringgit macam ni, screen ni dah nampak cantik, so memang sangat berbaloi. Dan waktu tengok movie tu, telefon ni ada stereo speaker, satu kat atas, satu kat bawah. So memang baguslah telefon budget, dah ada stereo speaker yang memang enjoy kalau tengok movie. Okay, lepas tu benda seterusnya yang aku suka adalah pada bateri dia. Okay, jadi dia ada kapasiti 5200 mAh yang boleh tahan sampai sehari. Pakai heavy usage pun akan tahan juga. Dan juga charging dia menyokong kadar pengecasan pantas 45 watt. Dan charger dia ada sekali dekat dalam kotak. So aku dah try charge daripada kosong ke penuh, ambil masa sekitar 1 jam lebih. So which is good lah untuk sebuah telefon yang mampu milik macam ni. Okay, next aku nak cakap pasal kamera dia. Okay, kalau korang tengok belakang ni, macam ada 3 bulatan hitam ni, so aku rasa korang andaikan ada 3 kamera lah kan. Sebenarnya tak, ada 2 kamera je. Kalau korang tengok dekat-dekat, dekat kamera bump yang paling bawah ni, dia sebenarnya bukan lens pun, dia just dummy sahaja. So 2 kamera dekat belakang ni ialah kamera utama 50MP dan satu lagi kamera yang jarang ada dekat telefon murah, iaitu dia ada kamera ultra wide 8MP. Right, jadi aku dah ambil banyak gambar dengan kamera pada telefon ni dan kualiti gambar dia sebenarnya nampak not bad juga. Untuk sebuah telefon berharga $899, kualiti gambar dia nampak memuaskan. In fact, kalau ambil gambar dalam night mode pun, mungkin noise dia still ada, tapi secara overall masih lagi aku berpuas hati dengan processing dia. Cuma mungkin satu benda fotografi yang aku tak suka sangat adalah ni lah, pada kamera selfie 50MP dia, sebab aku rasa kualiti selfie dia macam agak hambar. Untuk sebuah telefon bajet macam ni pun mungkin tak nampak cantik sangat. Tapi untuk kamera belakang memang gambar dia nampak cun. Okay, untuk rakaman video dia boleh rekod sampai resolution 2K pada kadar 30 frames per second. Dan kualiti video dia aku rasa nampak macam setaraf dengan telefon murah jenama lain lah. Tapi at least daripada segi penstabilan, kalau korang rekod sambil berjalan, nampak okey. Alright, dan walaupun ni telefon murah, dia still ada function AI waktu korang nak edit gambar. Dia ada function AI eraser yang standard waktu sekarang ni, korang boleh padam sebarang objek yang korang tak nak dalam gambar dan gambar tu still nampak cantik. Tapi yang aku suka adalah ada function AI Image Extender. Alright, di mana dengan function ni, gambar yang korang dah ambil tu korang boleh kecilkan sikit, kemudian dia akan gunakan AI untuk isikan ruang kosong di sekeliling gambar yang korang dah ambil tadi. So gambar yang asal tu nampak lagi besar dengan lagi banyak elemen yang AI buat lah. Tapi elemen AI Image Extender ni nampak sangat realistik. Dia tak perfect, tapi kalau sekali pandang nampak macam wow, ini macam gambar yang bukan AI buat pun. Okay, jadi benda yang aku dah cakap tadi tu semua dia punya strong points atau kebaikan dia. Tapi of course ada juga benda yang tak best pasal telefon ni. Okay, contohnya dia guna chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang aku rasa prestasi dia tak adalah tinggi mana. Aku dah buat benchmark pun memang markah dia sangat rendah berbanding telefon-telefon lain. Memang akan rasa waktu korang buka apps ataupun nak tukar-tukar apps kan, ada rasa lag yang agak ketara lah. Tapi of course ini telefon murah, ini benda yang korang boleh expect. Okay, kalau nak main game, telefon ni okey. Kalau nak main game yang ringan macam Call of Duty Mobile,
ataupun nak main PUBG Mobile, nak main kalau dalam grafik setting yang rendah, aku rasa pengalaman ni macam sekadar memuaskan je. Kalau korang nak naikkan tetapan grafik dia pun boleh pergi setakat medium je. Tapi I think overall untuk game yang ringan aku rasa just fine. Untuk pasaran Malaysia dia cuma ada satu je variant memory, iaitu RAM 8GB dan storage 256GB. Okay, so telefon ni dia tak ada sebarang slot card micro SD, so memang korang tersangkut lah dengan storage 256GB tu. Tapi at least RAM dia korang boleh besarkan lagi lah secara virtual sebanyak 8GB lagi, so total RAM boleh jadi 16GB. Alright, lepas tu daripada segi software, telefon ni dia gunakan sistem operasi Android 15 dengan UI HiOS 15.0.1. Kalau setakat nak guna biasa-biasa je, I think tak ada masalah lah. UI dia lebih kurang sama je macam telefon Android lain. Cuma yang korang kena tahu adalah first kali memang telefon ni ada bloatware yang agak banyak kalau bila korang bawa keluar dari kotak. Dan sepanjang aku guna telefon ni, ada dapat banyak gila macam ads yang datang dari mana lah. Ada ads Lazada lah, ads Digi lah, ada ads itu ini. So benda ni aku rasa agak annoying, tapi ini sebuah telefon murah, so ni benda yang korang kena hadap lah. Alright, dan daripada segi updates, aku tak pasti telefon murah ni akan dapat update selama berapa tahun. So, kita kena tahu benda ni sebab usually telefon murah biasanya update dia agak sekejap je. So, tapi kita tak tahulah sampai sekarang. Okay, jadi untuk harga RM899, aku rasa Tecno Camon 40 Pro ni adalah produk yang sangat terbaloi sebab dengan harga macam tu je korang dah dapat banyak features yang biasanya cuma eksklusif dekat telefon yang harga jauh lagi mahal. So memang sesuai kalau korang nak bagi telefon ni mungkin kepada mak bapak yang dah berusia ke ataupun nak bagi kepada anak-anak yang masih bersekolah, ini telefon yang memang perfect. Alright, dia ada skrin cantik, dia ada kamera yang lengkap, dia punya bateri besar, dia punya fast charging pun agak laju. Of course ada kekurangan dia punya prestasi dia tak adalah selaju mana kan. Tapi kalau just nak guna untuk kegunaan harian, I think should be fine. Okay, jadi sampai tu je video kita kali ni. Terima kasih banyak kerana menonton. Bagi tahu kita dalam komen kalau korang berminat nak beli telefon Tecno yang terbaru ni. Ikuti kami dekat semua media sosial. Alright, terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi. Selamat Hari Raya.